Hari ni nak kecek buku Jaga Hati. Ada? Menjaga hati dan seluruh anggota. Kita nak jaga belah mana tubuh badan kita. Sepuluh royak saat ni. Masa terlebih penting kepada manusia. Makhluk lain tak kira masa. Kita kena kira masa. Masa mana ialah masuk waktu semaya. Lima waktu sehari semalam. Jagakan fardu puasa setahun sekali. Lepas tu keluarkan zakat setahun sekali. Cukup nisab, cukup masa. Cukup bilangnya, cukup masa. Bilangnya hak kena keluar zakat sana tu, tak lain tak bukan lah. Kalau hisap dah lebih kurang tu, ialah 116,000. Duit siapa grade tu, kena keluar zakat. Dah wajib kena keluar zakat. Tak ada kira banyak sikit, tak ada kira. Lalu tu sedang mengadah mati sekalian. Menjaga hati dan seluruh anggota. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menggulungkan kita sekalian ke dalam kumpulan orang-orang yang lurus panggil. Dan bersih. Nalurinya. Hati dan batin. Serta mengikuti jinjak langkah dan kepercayaan yang hak mana kata yang sebenar. Dan mengamalkan dengannya. Kita kena beramalkan dengan dia. Itu dah. Bahwasanya antara perkara-perkara yang terpenting atas setiap mukmin ialah memerhati dan mengamati. Mudah-mudah dah. Gerak-geri dan segala anggota tubuh badan kita. Kita nak jaga kedak diri kita sendiri. Siapa pria tu kena buat berapa-berapa ni. Ni hari ni pagi dimu-dimu sana tu jaga pah mari tengok pukul 3:15 dah. Tak ada dah masa tu. Yang masa sejak sana kena ada persediaan untuk nak buat kerja hari ni. Yang mak ni tanggungjawab kena mari menyampaikan ataupun mari mengajar demo lebih kurang 2 jam. Sikit sangat ya 2 jam dah. Itu dia. Sikit sangat ya 2 jam. Lalu tu ayah mak pun isihkan ilmu-ilmu orang panggil deh. Pati-pati ilmu sana itu supaya nak kita tu boleh menakak selalu dah. Boleh mikir, boleh buat amal selalu dah. Deh. Lalu tu alhamdulillah banyaklah dengar khabar berita daripada peminat kita sana itu. Mujurlah ayah mak tolong duk gerak, tolong duk bergerak. Bergerakkan hak agama. Hak ni makanan jiwa. Dan makanan jismani dan rohani. Jismani iaitu pakaian yang bersih. Tubuh badan yang bersih. Kuku panjang kerak. Rambut panjang guting. Misal janggut pun ni. Baik kiri molek nak taruh janggut tangguh misal. Jadi orang panggil kata orang yang ada persiapan. Itu dah. Lalu tu kita kena mengamat-amati gerak-geri dan segala anggota tubuh badan kita. Mengawas kedua-duanya. Berusaha sungguh-sungguh yang boleh untuk memelihara dan menahannya daripada terjumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki sana itu, duduk di dalam keredaan Allah SWT. Tuhan reda, Tuhan kasih. Awak belah mana tu masing-masing buat. Benda tak ada payah sekali. Kalau kita tak mula hari ni, bila lagi nak mula? Kita mula sejakah. Kenapa? Kerana sifat kita ni sifat lemah. Kalau buat banyak, selak. Buat sikit tak cukup. Nak duduk dalam pertengahan. Khairun umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan ialah pertengahan. Nabi pesan lama mai dah. 1441 tahun dah. Nabi pesan mai sampai kita sampai Allah ni sampai kiamat tu. Iaitu nawi senang hati kita sana itu umat Islam semua
turut jinjak lakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran daripada Allah yang sebenar, ajaran yang sebenar. Itu dia. Nawi belah mana? Yang diredai oleh Allah SWT. Kena jaga. Takut nak jatuh dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Dan becinya sambil mengajur dan menggalakkan untuk kecimpung ke dalam perbuatan-perbuatan yang diredai dan dikasihi oleh Allah SWT. Sudah mengajar mati sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hak ni bima ni. Dia akan disoal oleh Allah SWT pada hari akhirat nanti. Iaitu ayat ni satu ayat 30 ni dalam surah Al-Isra'. Artinya sesungguhnya mana pendengar pelihatan dan hati kebatin semua itu akan dipertanggungjawab. Akan dipertanggungjawabkan. Kena dijawab soalan di akhirat nanti. Iaitu hati dan semua anggota badan itu merupakan nikmat-nikmat utama Allah bagi kepada hamba-hambanya. Pada ufuk kita semua. Barang siapa yang menggunakannya untuk ketaatan terhadap Allah Ta'ala dan memberikan menyerikannya dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kasih sayang. Mitimu kasih sayang. Nak balas mana? Itu bermakna ialah telah mensyukuri Allah SWT. Syukur gapo dia buat hatu yang suruh tinggal hatu yang lari tu. Syukur bukan syukur tu hewe. Dak. Syukur tu ajaran. Ialah kena perbuatan menjagakan sekalian anggota tak sewi duduk dalam kejahatan, nak duduk dalam keredaan Allah SWT dan Allah kasih. Nak belah mana? Ini masing-masing dah kita beramal. Benda tak payah sekali. Dan lagi pula, bagi siapa yang menggunakan untuk ketaatan terhadap Allah dan menyerikan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kasih sayang, itu bermakna ia telah mensyukuri Allah SWT. Orang ni orang selalu ucap terima kasih kepada Allah SWT dan memelihara kehormatan anggota-anggota itu serta meletakkan perkhidmatan pada tempat yang baik. Kerana itulah anggota-anggota itu diciptakan dan dijadikan oleh Allah SWT. Sebab itu maka ia akan memperoleh pahala. Bukan buat free dak, boleh pahala pula dah. Ampunkan dosa dan dapat pahala pula dah. Dua perkara tu kita kena buat dalam harian kita. Nak buat gana nak Tuhan ampunkan sekalian dosanya dan nak memberikan pahala-pahalanya. Setiap hari, setiap saat, setiap jinjak lakah kita dalam harian. Yang bersyukur kepada Allah Ta'ala serta balasannya. Orang-orang yang berbuat kebajikan terhadapnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala. Tuhan suruh buat tu tak buat free dak dah. Tuhan tak makan rain kita. Mereka sesama manusia, makan rain sesama manusia. Kadang-kadang buat kerja berat. We upah sikit.
Adapun Allah Subhanahu Taala sana itu buat kerja sikit, upah banyak. Pilih ambil sendiri nak hak mana. Deh. Tidak. Lalu tu tak lain tak bukan. Kerana Allah Subhanahu Taala tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Bagi siapa membiarkan hatinya serta seluruh anggotanya melanggarkan larangan Allah, mencuaikan dan mensia-siakan perintahnya, tidak pernah menunaikannya, maka ia telah mengkufuri nikmat-nikmat Allah pada anggota-anggota itu. Anggota kita semua ni nikmat daripada Allah SWT bagi kepada tiap-tiap orang. Bagi pada ufuk kita semua. Ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kecek zaman dulu lagi. Supaya kata orang zaman dulu kah, maaf belaka weh. Ni. We mulut tu pakai guna untuk nak beri manfaat pada kita. Maaf belaka weh. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ada salah silih ke apa. Jangan bubuh dalam hati. Ampunlah. Maaflah. Itu dia. Kenapa? Kerana salah silap sana itu kita tak khabar. Kita tak tahu. Kadang-kadang silap kita. Barang siapa membiarkan hatinya serta seluruh anggotanya melanggarkan larangan Allah Ta'ala dan mencuaikan dan mensia-siakan perintah-perintah, tidak pernah menunaikannya. Tak ada biasa semaya, tak ada biasa puasa, tak ada biasa keluar zakat. Ada duit banyak tak biasa keluar zakat. Masuk waktu dah tak semaya. Itu dah. Dan lain-lain lagi. Maka ia telah mengkufuri nikmat-nikmat Allah pada anggota-anggota itu. Dan kerana itulah ia harus membayar denda dan menerima seksaan Allah SWT di hari kiamat kelak. Semua anggota-anggota itu akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Itu dia. Semua daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tak ada kira telinga, mata, kaki, semua sana itu menjadi saksi kita. Kalau kita buat baik, dia jadi saksi kata baik. Kalau kita buat karut, dia jadi saksi kata dia buat karut sungguh. Itu dia. Menjadi saksi di hadapan Allah SWT atas segala maksiat yang dikerjakan dahulu di dunia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam surah Nur ayat 24. Artinya di hari lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap segala perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin ayat 65. Artinya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Akan tetapi tangan mereka akan berkata-kata kepada Allah SWT. Semua boleh kecek belaka. Dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan di dunia yang telah lepas mereka. Adapun peranan hati itu, maka ia sebagai kepala anggota. Hati ni jadi kepala anggota. Dan ketua. Hatilah jadi ketua. Kita nak molek, nak huduh, duduk di hati. Padanya tergantung segala baik ataupun buruk. Gerak-geri anggota
semua sana itu, Nabi SAW telah bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza salahat, salahal jasadu kulluh. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu. Artinya, ketahuilah kita bahwasanya dalam tubuh itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah seluruh badan tubuh badannya. Dan jika buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Ia iaitu tidak lain tak bukan melainkan hati. Hak seketul daging macam itu, seketul darah, seketul daging, dah. Di dalam tubuh kita sana itu ialah hati. Hati nahlah jadi kepala semuanya. Jadi ketua di dalam tubuh badan kita. Cepung demo lawe kedak demo weh, hati demo lawe kedak weh. Ha tidak. Dia sudah di hati, nak lawe tak lawe, nak buat amal, nak buat gapo sudah di hati. Deh. Lalu tu kita nak jaga hati nak balas mana? Ha tidak. Adapun anggota-anggota yang dimaksudkan itu ialah 7 kesemuanya. Iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Ni ilmu tasawuf dah. Hodok royak-royak ni ilmu tasawuf dah. Ilmu safi apa panggil tasawuf, ilmu yang nak menyucikan diri kita. Nabi tahu kata kita siapa dia menjadikan kita. Lepas tu pemberian ni, diri kita ni siapa memberi? Siapa beri tangan kepada kita? Siapa beri rambut, beri mata, beri telinga, beri kening, beri lidah, boleh berkecek berkira. Lepas beri akal boleh mikir, beri otak akal fikir boleh mikir. Semua tu, anggota tu, hak Allah SWT. Allah yang mempunyai. Lalu tu, kita nak buat apa? Kena ingat kepada Allah SWT. Dah. Saat ni, dia berkecek maidah, kena nak jagakan hati. Dah. Dah. Menjagakan hati dan seluruh anggotanya. Lepas pada tu meliharakan mata. Kita nak jaga mata, nak jaga belah mana? Melihara ni nak jagakan mata. Mata adalah suatu nikmat besar daripada Allah SWT yang dikurniakan untuk hamba-Nya. Allah bagi mata bukan-bukan main. Tak ada jual dalam dunia ni dah. Hak Tuhan jadi semua tak ada jual. Dah. Ada pelesu nak buat apa boleh. Dah. Maka adalah suatu nikmat yang besar. Mata tu. Untuk hamba-Nya ia cipta untuk membolehkan hamba-Nya melihat keindahan. Boleh tengok benda comel-comel, benda molek-molek. Boleh tengok, tunduk ke bawah tengok ke bumi. Lenggok naik ke atas boleh tengok langit dan bintang-bintang, bulan-bintang dan matahari dan apa ni awal-awal, tahap awal. Panggil tahap awal. Mudah-mudah orang zaman dulu panggil tahap awal tu. Awal tak ada duk berak kali atas tu. Awal-awal ni mana kelopak. Kelopak awal orang panggil. Menjadikan hujan. Dah. Iaitu hamba melihat keindahan ciptaan Allah SWT di bumi dan di langitnya. Supaya sudah itu, ia akan bertambah kenal lagi dan yakin terhadap Allah SWT. Lalu bertambah pula ketaatan dan kebaktian. Tidak. Lawak kita kena baca lawak kita. Lepas tu kita, kalau kuih peheh tu, kita ambil pehemeh untuk nak huraya kepada satu-satu kelimah. Dah. Itu dah. Terhadap Allah SWT. Kemudian dengan mata juga, ia boleh berjalan di dalam gelap dan menunaikan segala hajat dan keperluan hidup. Jika mata itu digunakan untuk keperluan yang kerana Allah, dah. Yang kerana Allah SWT,
menciptakannya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya. Maka terkiralah ia daripada golongan orang yang taat. Taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukuri nikmatnya. Maka mata dibiarkan tidak terkawal dan ia membebaskannya melihat segala yang diharamkan Allah melihatnya, seperti melihat kepada wanita yang asing dan gambar-gambar yang menimbulkan nafsu berahi. Maka terkiralah ia dari golongan orang-orang yang menderhaka ya Allah SWT serta terdedah dirinya kepada bala-bala dan seksaannya. Orang mukmin yang sejati harus memelihara dirinya dengan baik. Jangan siapa tergamuk memandang seorang mukmin yang lain dengan pandangan yang rendah, hina dan kecil. Juga hendak menghindarkan diri daripada mengitip aurat dan kaipek orang lain. Hal ni kena jaga. Dan juga jangan selalu memandang kepada kelazatan dunia serta memperbanyakkan mengcap perkara-perkara yang harus, agar nafsu tidak terlalu memburunya sangat-sangat. Sebab ia demikian itu mungkin membelah bagi hatinya, sehingga akhirnya ia tertarik untuk menyunjung keduniaan serta mengumpul harta bendanya, dan sebaliknya akan belakangi pula ke akhirat serta tidak bersedia untuk melengkapkan diri dari amalan bukti yang baik. Memelihara semuanya itu adalah penting dan sangat ditututi dari setiap mukmin, terutama sekali bagi orang-orang yang menuju ke jalan akhirat dan hatinya cenderung kepada Allah dan hari akhirat. Kita nak duduk situ. Duduk dunia pun tak boleh lupa juga dunia. Dunia di tempat tanam akhirat. Kita kena tanam. Tanam apa? Amalan-amalan kita. Untuk nak bekagi kepada akhirat. Jangan duduk balah batah apa. Jangan duduk hasak deki mungku. Jagakan kemaluan. Mana kemaluan saat itu kena jaga. Jaga maruah demo. Kena jaga maruah kita sendiri. Nak pakai guna masuk dalam masyarakat sana itu, kena tutup aurat. Bagi laki-laki dan perempuan. Tutup aurat laki-laki di antara pusat dengan lutut. Aurat perempuan, tapak tangan dengan muka. Tidak. Tutup bih. Itulah nak menjagakan. Tak lain tak bukan ngepakat dengan otak akal fikiran dan segala anggota. Dan dari sudut saat itu ialah di hati. Sebab itu kena tanya hati semua. Pak kita kena jaga hati kita ni. Isih hati kita jadi duduk atas jalan keredaan Allah SWT. Nak buat belah no tu masing-masing lah kemampuan. Mengikut kemampuan masing-masing. Adapun menggunakan pandangan kepada yang haram, seperti melihat kepada wanita yang asing dan gambar-gambar yang menimbulkan nafsu berahi. Itu dia. Memang tidak dibolehkan dan hukumnya adalah haram seharam-haramnya. Kita tengok, ambil mata kita suluh tengok untuk nak kuatkan syahwat kita. Itu dia. Hak ni haram. Kalau tengok lalu lintas, tengok dengan tidak berkira apa, tak ada dengan apa ni turut nafsu sana itu dah. Itu yang baik.
Kalau kita buka menimbulkan nafsu berahi, tidak. Memanglah tidak bolehkan. Dan hukumnya adalah haram seharam-haramnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dalam surah Nur ayat 30. Artinya katakanlah kepada lelaki yang beriman itu, supaya mereka menahan dan penglihatan mereka dan melihara kemaluan mereka. Diriwayatkan lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, an-nazaratu sahmu masmum min sihami iblis. Man tarakaha makhafatan min Allah a'tahu Allah ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Artinya, pandangan itu adalah suatu anak panah yang beracun daripada panah-panah iblis. Barang siapa meninggalkan latare takut kepada Allah, nescaya dia akan mengerniakan baginya beribadah yang dirasakan kemanisannya di hati. Dan berkata Nabi Isa alaihissalam, an-nuzratu tazra'u fil qalbi syahwah wa kafa biha li sahibiha fitnah. Nabi Isa alaihissalam kata belah mana? Pandangan itu menimbulkan rasa berahi di hati. Tidak. Dan itu saja sudah cukup untuk memfitnahi tuannya. Iaitu mata kita lah sebagai nak jadi fitnah pada diri kita sendiri kalau kita pakai tak kena. Tidak. Kita tengok nak mengaji je, nak apa san itu, tak apa. Alhamdulillah. Kalau tengok ukur nak bukakan nafsu, menambahkan nafsu, itu saja sudah cukup untuk memfitnahi tuannya. Kita nak pakai guna gapo nak menjadi rahmat nak buat belah mana. Tidak. Jangan jatuh di atas jalan kemerdekaan Allah SWT. Kita tengok demo, tengok dengan hina dengan apa. Tu. Banyak tu ya, tak ada kena klip pikul dak. Kalau kita tengok monglok nengedi, itulah dikehendaki Allah SWT. Kita kena gunung tengok di atas jalan kebajikan. Jangan tengok di atas jalan syahwah. Jalan keburukan. Tidak. Hina menghina dia satu sama lain, satu dilarikan oleh Islam. Masa kita berkat sangat tu, dia tak makan sahur, makan cepat-cepat. Masa waktu subuh berkat sangat dah ni. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lebih kurang kita kata nak jagakan balah mana anggota kita semua tubuh badan kita, jismani dan rohani kita san itu. Kenapa? Di akhirat nanti dia jadi saksi kita. Dia tak bohong dah. Nak bohong tak boleh, nak susuk tak boleh. Dunia ni boleh bohong lagi. Akhirat nak bohong tak boleh. Semua jadi saksi kita. Walau rambut kita, semua tu Tuhan izinkan boleh royak menjadi saksi kita. Tidak. Lalu tu betul kerana benar, takut kerana salah. Lepas tu masa kita pun ada sikit lagi dah. Hari ni ialah pukul 4:51 minit lagi waktu subuh. Ada dalam 2-3 minit lagi. Lepas tu terima kasihlah kepada peminat kita semua san itu. Kau bergiyak maju. Ada setengah-setengah tu beli radio, sedekah bagi demo. Pakat dengar ruangnya. Banyak mari duk. Royak. Radio tak situ dah, tak alih dah mana-mana dak dah. 24 jam. Tak di FM 95. Tu dia. Lepas tu dengar sehari siapa gelap pun dengar FM 95. Kerana
satu kurniaan oleh Allah SWT. Deh, alat ni bukan mudah-mudah nak boleh ni radio ni. Deh, nak boleh sebarkan, boleh kita boleh mengaji dalam radio, boleh dengar suasana. Deh, tahu berita, baik berita, tak molek. Boleh tahu berita, boleh orang mengajar. Semua saat itu satu hidayat daripada Allah SWT. Kerana puak-puak kita juga permintaan kepada kerajaan tengah tu untuk mengadakan stesen radio dengan bahasa Melayu 24 jam. Ni hak free, tak ada kena sewa apa ni. Supaya apa? Nak beri manfaat kepada dalam dunia ni. Lepas tu hari ni tak lain tak bukan. Kita mari sejarah Nabi Nuh ni. Termasuk pada bulan Muharram ni. Tu dah. Dia ada Nabi Nuh dan itu sejarah dia ada perikatan. Dan sejarah Nabi-Nabi lain pun ada perikatan dengan Muharram. Nuh. Mana? Iaitu Nabi Nuh membuatkan bahtera, panggil. Buat perahu, kapal layar. Pengaduan Nuh telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh tak ada arah nak buat balas mana ni dak ayat sani kata kita nak bergapo berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bergapo minta, nak mengaji wi pandai wi boleh wi bijak wi apa kata ni kena berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak duduk sini, nak duduk sihat, nak lepas pada bala kena berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan susah bergapo minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh buat cukup-cukup. Nabi Nuh sana itu tak ada arah dah. Acik boleh kena hamak tu baik wahbih pada orang-orang jahil orang apa dalam negeri dia. Tetapi nak buat tak boleh. Kerana tidak ada kuasa mereka Allah SWT. Lalu tu Nabi Nuh pun rayu kepada Allah SWT. Katanya balah mana kita kata. Ya Tuhanku, Nabi Nuh kata. Nuh sangat duka cita dan sedih apabila kaumnya tak mau mengikut seruannya. Dia mengadukan hal pada Tuhan, katanya. Nabi Nuh berdoa. Kecek dengan Allah SWT. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tiada berfaedah seruanku. Mereka bertambah liar lari menjauhkan daripadaku. Tak saya masuk dekat. Nabi Nuh kata. Rakyat dia tak saya masuk dekat. Lalu tu Nabi Nuh pun rayu kepada Allah SWT minta doa dan rayu kepada Allah SWT. Mengadu ke Tuhan lah mudah-mudah dah. Tu dah. Nabi Nuh kata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku. Siang dan malam. Tak ada luas tinggung. Ajak juga minta taat pada Allah SWT. Seluruh semua Allah selain daripada batu dan benda-benda lain sana itu. Tak sewi duduk dalam kufur. Di dalam kafir. Nak tarik mari menjadikan Islam. Liar. Nabi Nuh kata, mereka bertambah liar lari menjauhkan daripadaku. Tiap-tiap kali aku menyeru mereka, menutup telinga. Katuk telinga tak saya dengar. Mereka, jangan duduk joli sangatlah. Ingat Tuhan tu. Semua Tuhan lah. Jangan semua benda yang lain. Kerana Tuhan menjadikan dunia ni. Pakat katuk telinga belakang. Nabi Nuh sedih dalam hati. Ni Nabi sekarang ni, pak kita orang thamada ni. Tapi wajib atas kita kena sapa panggil. Prayer panggil. Tolong wayak walau sepatah kata sekalipun. Hak ni satu kewajipan bagi orang mukmin dan mukminah. Bagi laki-laki dan perempuan. Kecek jadi manfaat. Jangan kecek sia-sia. Sepatah kata tak apa dah. Tahu ke tak muda buat apa tu? Tuhan nampak. Kalau mu buat baik pun Tuhan nampak. Buat karut pun Tuhan nampak. Manusia tak nampak. Tuhan nampak. Tu pada wih tu lah. Nak kali berjumpa dengan saing kita tak ada dia. Pakat bui nasihat-nasihat. Sikit sebanyak. Tu dah. Nabi Nuh dia kata. Tiap-tiap kali aku menyeru mereka. Menutup telinga. Dengan anak jari. Dan mereka menutup kepala. Dengan kain.
mereka berkekal atas kufur serta bongkok panggil. Lalu tu Nabi Nuh kata lagi, ya Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan di atas muka bumi orang-orang kafir, walaupun seorang pun. Sesungguhnya, jika engkau tinggalkan, nescaya mereka hidup di dalam kesesatan dan mereka melahirkan anak-anak derhaka lagi kafir. Kalau beranak titih baris mari pun dia derhaka pada Allah SWT. Nak mula habis lisu bakar ni. Tidak. Bakar karut ni. Di dalam kesesatan dan mereka melahirkan anak-anak derhaka lagi kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan dua ibu bapakku. Ampunilah orang-orang mukmin yang masuk ke dalam rumahku dan sekalian mukminin dan mukminah. Ni Nabi Nuh berdoa lagu tu. Nak minta orang beriman masuk di dalam rumah kita. Nak minta jauh daripada orang yang mengkufurkan, yang mengkafirkan dirinya kepada Allah SWT. Orang tak percaya, orang degil. Orang tak sedengar, tak berjalan turut agama, tak suruh ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Nabi Nuh kecil hati. Tiap tangis dalam hati. Lalu tu berdoa dengan Allah SWT. Lepas pada tu Nuh membuat bahtera. Lepas pada doa, pengaduan Nuh telah diterima oleh Allah SWT. Janganlah engkau berduka cita di atas segala keagan ni. Degil dan penolak kaum-kaummu. Dia kata, kerana Allah akan karamkan orang-orang kafir, mereka tidak akan selamat. Mereka Nuh dan keluarganya serta orang-orang yang ikhlas mengikut ajaran Nuh. Jadi Nabi Nuh berdoa saat ni tu deh. Tuhan terima. Nak we peranak bih tak sewa ada orang kafir. Lalu tu ada dalam sejarah saat ni tu ialah mereka tidak akan selamat. Mereka Nuh dan keluarga serta orang-orang yang ikhlas mengikut ajaran Nuh. Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera, buat 100 perahu badar besar supaya melepaskan dia dan orang yang mengikutnya daripada bahaya Nuh. Daripada bahaya, Nuh pergi mencari kayu untuk membina bahtera itu nak buat perahu tu. Kayu-kayu itu dibelah dan dijadikan papai, lalu diaturkan dan diletakkan keping-kepingnya, keping-keping papai itu menjadi sebuah bahtera, sebuah perahu besar. Tidak. Apabila kaum Nuh, orang-orang kafir, melihat Nabi Nuh sedang membuat bahtera itu, mereka mengejek-ngejek dan memperketawakan dia. Mari duk suka menganyikan Nuh. Menganyikan Nabi Nuh. Nabi Nuh dia kata belah mana? Nuh, kenapa sekarang engkau tinggalkan buat seruai pada kami? Apa mu tak mari dakwahku? Kerana tinggal dakwah tak lawai dah ke belah mana? Puas dah ke kerana? Tidak. Jadi pelik orang kafir. Semua-semua ikut berjumpa. Nabi Nuh seru kepada agama, seru kepada Islam, seru kepada ketaatan kepada Allah SWT. Dan engkau buat bahtera pula. Apakah sekarang ini bertukar kayu lebih menguntungkan daripada menjadi Nabi? Kerana mu tinggal dah Nabi. Tamnai Nabi mu tinggal kerana nak jadi tukar kayu, nak cari rezeki, kerana nak kaya dunia ni ke kerana. Jadi ngejek-ngejek main buat kafir ni. Kata setengah daripada mereka pula, semua orang membuat bahtera di tepi-tepi sungai ataupun laut. Orang buat perahu di tepi sungai dengan laut. Ya, ni buat atas pucuk bukit ni buat apa? Sengit dah apa tak mu nu. Sama-sama tiap-tiap hari, tiap-tiap masa tu 24 jam mari ajak buat aku, mari nasihat buat aku, suruh taat pada Allah SWT. Hangana mu tak seh dah kan. Tamnai Nabi. Puak ni kata.
Nuh hanya menjawab, tunggulah masanya akan tiba dan kamu akan tahu kelak apa yang akan berlaku. Sekarang kamu ketawakan aku. Mung duk suka menganyi kat aku ni akan bertemulah satu hari. Datang kat bala apa ni daripada Allah SWT. Nanti kamu akan dapat balasan di atas perbuatan-perbuatan kamu. Bahtera pun siap. Setelah siap, bahtera itu buat perahu sudah solihah cukup siap belaka dah. Tuhan menyuruh dia mengisikan ke dalam bahtera jenis-jenis binatang-binatang berpasang-pasangnya. Tuhan suruh ambil air itik semua sana menjadi segu. Lembu kambing pun jadi segu tak naik di atas perahu. Sampai tu dia mau buat gambar duk jual sekata kapung. Buat kapal sana ni ada cukup lekat di atas perahu Nabi Nuh. Tidak. Tu pun tak cukup lekat itu gambar. Hak sungguh lebih pada tu. Jadi semua apa ni tumbuh-tumbuh semua benih-benih gapo duduk atas kapal Nabi Nuh. Kerana Tuhan nak tergelarkan puak yang selalu kufur kepada Allah SWT. Yang deraka pada Allah SWT. Tuhan terima doa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, lenyap habislah sapu habis. Tak sampai ada dalam dunia ni. Berkat Nabi Nuh saat itu. Lalu tu Tuhan suruh Nabi Nuh buat perahu kapal besar. Supaya apa? Supaya Tuhan nak jadi boh besar. Kita tergelar habis bumi-bumi ni. Tinggal perahu Nabi Nuh. Lepas tu penuh dalam perahu sana itu ada benih-benih. Tengok siapa sekarang lah ni sana itu. Tak lain tak bukan. Ialah jasa-jasa Nabi Nuh yang Tuhan beri keberkatan kepada Nabi Nuh. Dan beri mukjizat kepada Nabi Nuh. Semua duk joli duk apa tergelar dalam habis. Dihapuskan oleh Allah SWT. Terhapus. Tidak. Dan orang-orang yang beriman dengannya naik ke bahtera. Orang beriman naik atas perahu Nuh belaka. Orang turut Nabi Nuh naik atas perahu Nabi Nuh selamat belaka. Tidak. Orang tak turut Nabi Nuh tergelar di dalam air. Nuh pun menghimpunkan binatang-binatang sebagaimana yang disuruh oleh Allah SWT. Tuhan suruh. Apabila buat perahu sudah dah ambil segala benih-benih semua sana itu. Walau binatang, walau pokok kayu, walau apa sana itu. Dan sekali dengar orang beriman. Jatuh betina. Mukmin dan mukminah naik di atas perahu. Aku nak tergelar buat ni, nak sapuh dunia. Lalu tu sani-sani sejarah ni, kita boleh mengambil iktibar, boleh mikir. Nuh pun hipung, sebagaimana yang disuruhkan oleh Allah. Tuhan suruh Nabi Nuh tu, ambil segu, tak datang kapal. Datang perahu besar dia. Dia dah. Lembu, kubah, kucing, anjing, cukup lekat belakang semua sana itu, penuh. Dengan burung, dengan apa, duduk datang. Kapal Nabi Nuh semua. Hingga singa dan harimau. Dengan gajah, dengan apa, cukup lekat semua dalam perahu. Ayat itik, asa dan lain-lain lagi. Binatang-binatang yang melatak seperti ular, lipai, beku, kura, arnak dan sebagainya. Nuh menempatkan binatang itu ke dalam satu petak. Buat jadi sepetak. Tidak. Dia dalam perahu. Dan menyimpan benih-benih segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Setelah itu Tuhan memerintah Nuh dan ahlinya berserta orang yang mengikutnya. Naikkan bahtera itu. Naiklah mereka isterinya dan anaknya tidak ikut bersama. Ini Nabi Nuh pun Allah. Sementara kata seru rakyat, bini pun tak turut. Bini diraka pada Nabi Nuh, tak turut Nabi Nuh. Bini dan anak-anak dia tak turut Nabi Nuh. Tidak. Dan menaik bahtera, naik mereka isterinya. Orang lain naik habis dah. Mereka bini dia duduk sekenuk dengan dunia. Dan anaknya tidak ikut bersama. Sebab mereka kafir.
Dan tidak percaya kepada Nuh. Setelah mereka naik, pintu bahtera pun ditutup. Perahu kapal sana itu buat dengan pintu apa ni naik dalam kapal besar. Tengok, kita tengok dalam berita kapal muat barang besar-besar. Maka tutuplah pintu. Kerana kamsang Allah SWT. Tuhan perintahkan Nabi Nuh, apabila sudah naik habis, sudah selera, katuk. Katuk pintu perahu sana itu. Perahu besar yang kena buka pintu bawah ni. Nak naik belah mana? Dah. Jadi buat wik mudah sana itu. Semua orang beriman naik atas kapal habis. Ribut pun turun mari selalu dah. Ni nak royak kata Allah yang Maha Kuasa. Orang yang taat pada Allah, orang itu selamat. Orang deraka kepada Allah, sesat dan sesat kemudian hari. Duduk dalam kesesatan dan gelap gelita. Dunia bergelap dah, akhirat lebih-lebih lagi. Cari jalan tak bertemu. Lalu tu nak tahu jalan bertemu, semayalah 5 waktu saya semalam dan taatlah kepada Allah penuh-penuh dan kepada Rasul, mengikut jejak langkah nabi-nabi dulu dan akhir sekalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu sekalian nabi dan penghulu sekalian manusia di akhirat nanti. Ribut turun mari. Selepas itu bertiuplah angin ribut yang terlalu kecil. Ribut lebih pada ribut duk jadi tempat kita lah ni. Ribut Nabi Nuh tu habis putih dunia. Tu dah. Lalu angin kecil. Dunia pun gelap gelemak. Dunia gelap. Langit hitam lagi. Dan guguh dan lita. Hujan turun mari dengan amat lebatnya. Bumi juga menunjukkan, memucukkan. Air melambung keluar bersama-sama. Balik bawah bumi pun air naik di atas tu, hujan turun. Tergelah habis bumi-bumi. Tidak. Lalu tu keadaan air bertambah gerung dan mengeri. Air mula naik dan terus naik, bahtera mula melambung dan bergerak. Rumah-rumah mulai tergelah dan tumbuh-tumbuhan hapuh habis licin. Air mencapai atas bukit. Orang kafir kata mu buat perasak ke kerana orang buat kapal, buat perahu ni tepi-tepi sungai, tepi-tepi laut. Kerana nak kayuh dalam laut. Ni buat atas puncak bukit tu. Nabi kata ikut mulah nak kata berapa. Tuhan lah lebih mengetahui. Lepas tu satu hari jadi boh besar. Boh dunia orang panggil. Air pun kau naik sana itu. Perahu tak ada kena tolak dah. Air naik sampai atas puncak bukit ni. Perahu pun bergelombang. Selalu dah. Lalu tu sedang mengajar. Dan bergerak. Rumah-rumah mulai tergelar dan tumbuh-tumbuhan hapuskan. Itulah apa ni sejarah Nabi Nuh. Lepas pada tu orang kafir yang tak mengikut Nuh dan nak percaya pada Tuhan. Tak percaya kepada Tuhan. Lari menuju ke tempat-tempat yang tinggi. Pakak lari tak tahu lari ke aibah. Naik bukit untuk mencari keselamatan daripada bahaya boh besar. Hak ni boh besar sungguh. Tu dah. Tergelah habis bukit buka bumi po tu kau ni. Tak serut lagi naik bukit naik po dah. Tak turut pemimpin, tak turut perintah Allah. Ni dah ujian pada Allah SWT. Tuhan denda, Tuhan tolong sana itu dengan berkat doa Nabi Nuh. Allahu Akbar. Di waktu itu Nuh telah anaknya. Dalam air mari sana tengok anak dan bini dia. Tergelar dapat mata. Pas nampak balano tu anak Nabi Nuh. Dan isteri Nabi Nuh. Pas kita ni biasa je keluarga kita ni. Ada setengah-setengah dia kata negeri sana itu. Sebuah rumah berapa agama tak tahu. Duk boleh. Ke mana tak tahu. Hak ni tempat kita tak saya jadi lagu tu.
Satu keluarga nak jadi Islam semua daripada ayah, bona dan anak-anak semua. Itu dah. Takut terjadi di dalam masa mana? Semasa Nabi-Nabi dulu tu. Masa jahiliah dulu tu. Lepas pada tu akan timbul kedak je kena timbul. Kenapa orang nak beragama dan beriman kena mengaji, kena belajar. Pak kalau tak mengaji agama, tak belajar agama, nak semaya belah mana? Benar tak ada payah. Belalah telah lepas lagi. Tetapi hadapan kita kena serukan agama. Kena menghidupkan al-Islam di dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Jadi keluarga jannah, keluarga Islam yang penuh-penuh. Ayah pun Islam, mak Islam, anak pun Islam, cucu cicit cocok pun duduk di dalam alur al-Islam. Nak buat belah masing-masing. Sebab itu nak menghidupkan orang kata cara-cara doa dan kaitan. Utama sekali berdoa dengan Allah SWT. Minta ya Allah bagi diri kami, minta kemah ke iman. Bagi isteri kami minta kemah ke iman. Dan bagi anak cucu cicit cocok kami sana itu duduk dalam keimanan kepada Engkau ya Allah. Kena berdoa. Doa insya-Allah ni tengok Nabi Nuh ni. Nabi Nuh lagi berdoa dengan Tuhan. Tak agak nak kecap kira dah. Jangan kata orang lain, bini dia sendiri pun tak percaya kepada Nabi Nuh. Akhirnya tergelar di dalam bah besar tu. Tidak. Sebab tu keluarga mana-mana sana itu satunya kena taat pada suami dan suami pun selalu kena cari ilmu agama. Perjalanan hidup dunia ni dengan agama. Tahu sah batal haram halal. Halal ni alhamdulillah hidup. Hidup banyak. Sekolah-sekolah Arab, sekolah pondok pun hidup. Sekolah tadika pun hidup. Tetapi dia bercampur bergaul lagi. Kenapa? Dia bahasa dia dah. Kita jadi bahasa kita katik. Hak mana tak molek kita sepak. Kita berjalan itu hukum hakam Allah SWT. Tak lain tak bukan orang yang taat pada Allah SWT. Allah duduk sekali dengan kita dan Allah tolong kita. Tidak. Dia banyak perkara kita sana itu kadang-kadang terlindung. Lalu tu hari ni kita buka rahmat. Tak lain tak bukan ayah mak pun. Dengan seruai iaitu masuk oksigen agama setiap buah rumah. Setiap-tiap kampung, setiap-tiap masjid. Setengah daripada setengah masjid dan surah-surah buka dinari suara ayah mak. Dengar bergepar. Dan ada kalau ni ada dalam Facebook lah kata muncul lah ayah mak mek sana itu membuka radio derah nak anak-anak pakat dengar belaka. Tidak. Alhamdulillah dia kata. Boleh timbul dengan amalan dalam keluarga. Buka radio anak-anak. Tak bimbang takut puasa dak dah. Tidak. Tak sewi setel tu sedap sangat. Tukar mari tinih tak tahu. Subuh-subuh tak bangun. Tidak. Tidak. Lalu tu di hari ni alhamdulillah. Batala pun belayar. Maka di masa itu datang segulung ombak yang amat besar menggulingkan anak Nuh hingga tergelar dan memati lemah bersama-sama orang yang kafir. Allahu Akbar. Nabi Nuh pun tiok tangis, saya kepada anak dan saya kepada isterinya. Tetapi isteri yang deraka kepada Nabi Nuh tak percaya kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh duk jadi. Buat menama perahu kapal tengah duk sedak ni. Lalu tu anak-anak sekali pun tergelar di dalam laut. Dalam lebah besar sana itu. Hingga tergelar dan mati lemah bersama-sama orang yang kafir. Maka hilanglah anak Nuh dari pandangan matanya. Tergelar. Bahtera belayar. Bahtera Nuh pun belayarlah di tengah-tengah ombak dan gelombang yang besar. Hujan dan ribut tidak berhenti-henti. Hingga habis
bukit-bukit yang tinggi itu, manusia dan benatai-benatai tergelar ke habis licin. Mereka duduk atas perahu Nabi Nuh tu ya. Nah. Dan tengok, semua Nabi Nuh tu seolah satu dunia di atas kapal dia tu. Ada cukup lekat. Kerana kamsam Allah SWT royak pada Nabi Nuh. Nah. Nuh mencadai habis. Ambil naik bus dalam kapal mu habis. Aku nak menghancurkan, nak menghapuskan. Tidak. Doa Nabi Nuh mustajab. Nah. Lalu tu tergelar habis puak-puak kafir, puak deraka pada Allah SWT. Tinggalnya orang beriman di atas kapal Nabi Nuh. Nah. Malaikat segala binatang tergelar habis. Malaikat orang-orang yang bersama Nuh di dalam bahtera saja. Setelah kaum Nuh karam dihanyutkan oleh air bah yang maha dahsyat itu, hujan pun berhenti, air pun surut, angin dan ribut sana itu beradu. Nah. Angin ribut tak tahu. Putar-putar, habis tergelar belicin. Mereka tinggal kapal Nabi Nuh dengan apa ni? Orang-orang yang beriman di atas kapal Nabi Nuh tu. Pakat naik di situ. Matahari mulai menyinari. Dan itu gelap gelemak. Dengan pokok, dengan apa. Lepas tu matahari pun terbit. Bahtera Nuh pun berlabuh di suatu bukit bernama Al-Judi. Al-Judi. Air surut, Nuh menghantarkan seekor burung merpati untuk mengetahui adakah air telah kering dan bumi itu boleh diduduki oleh manusia. Pulanglah burung itu. Jadi burung kita tengok. Atas bukit buka mana sana tu tengok. Kata surut dah daki air. Dan bahasanya, dan pulanglah burung itu dengan membawa ranting kayu yang masih hijau. Dengan itu mengetahuilah Nuh bahawa ini telah surut dan bumi telah kering. Nuh melepaskan binatang-binatang semua, kemudian barulah Nuh keluar berserta ahli-ahlinya dan orang-orang yang beriman bersama-samanya. Nuh sedih. Sedih pengajar mati sekarang. Nabi Nuh rasa sedih hati. Tidak. Nabi Nuh berasa sedih hati. Nuh berasa sedih kepada anak-anaknya yang telah mati diguling oleh air kerana tidak mengikutnya. Ni satu contoh teladan sedih pengajar mati sekalian. Nawi jadi supang Nabi Nuh ke belah mana? Tidak. Anak tu tergelar dalam laut, anak yang deraka pada ibu bapa. Orang tak dengar pada nasihat ibu bapa. Dan isteri tak dengar nasihat pada suami. Tergelar di dalam laut. Nabi Nuh pun tengok Allah, rasa sayu hati. Nawak semua ialah qada dan qada Allah SWT. Nabi Nuh pun hati komai. Nawak belah mana? Lari tak dengar, ajak pun tak jadi. Begitulah bagi keluarga bahagia semua sana itu. Jangan jadi sepengah sejarah Nabi Nuh. Lalu Nuh memohon pada Tuhan. Katanya, Nabi Nuh pun tak, hati pun tak berasa sayu. Lalu tu rayu kepada Allah SWT. Wahai Tuhanku, bawa anakku itu daripada keluargaku. Tidak. Dan engkau telah berjanji akan melepaskan bersama-sama aku sekalian ahli-ahliku. Tuhan berkata kepada Nuh, wahai Nuh, budak itu bukanlah daripada keluarga engkau lagi. Dia membuat pekerjaan yang tidak baik. Dia jawab. Maka Nuh pun tahulah yang ia telah membuat salah sebab anaknya itu kafir. Nuh meminta ampun. Ni satu ujian lagi, contoh teladan lagi.
Kita nak berdoa menjadi musnah pun boleh. Lepas tu nak berdoa menjadi selamat pun boleh. Lalu tu kena pegang kedua-dua. Deh. Tekah baikan, tekah pongoh lagi. Widam mucak masuk ke email klik. Ya, sifat kasih saya. Nak lari tak lepas dah ibu bapa sana itu. Walau anak nak jadi belah mana sekalipun. Nabi Nuh pun berdoa pula. Deh. Maka, wahai Nuh, budak itu bukanlah daripada keluarga engkau lagi. Dia membuat pekerjaan yang tidak baik. Maka Nuh pun tahulah yang ia telah membuat salah sebab anaknya itu kafir. Nuh meminta ampun pada Tuhan. Kerana dia tidak tahu bahawa anaknya yang kafir itu bukan lagi daripada golongan keluarganya. Tuhan mengampunkan Nuh. Maka dia pun bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang mengikutnya bekerja membuat tempat kediaman mereka serta bercocok tanam dengan benih-benih yang dibawa di dalam bahtera. Benih-benih duduk dalam kapal Nabi Nuh sana itu. Dulu sehingga ramah dan makmur bumi ini semula. Lalu tu sehingga sampai sekarang ni begitulah dengan keberkatan Nabi Nuh dan dengan mukjizat Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berdoa pula dah. Mula tergelah bila cinta. Nabi Nuh pun tengok terguling-guling nyapa kuku di ombak dengan anak isteri dan kaum dia semua yang tidak percaya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berdoa kelik pula dah, ya Allah minta ampunlah dosa-dosa. Lalu tu Allah pun memberi kemaafan. Nuh meminta ampun pada Tuhan kerana dia tidak tahu bahawa anaknya yang kafir itu bukan lagi daripada golongan keluarganya. Lalu tu Tuhan mengampunkan Nuh. Maka dia pun bersama dengan keluarganya dan orang-orang yang mengikutnya. Lalu tu boleh pula klik semula Nabi Nuh sana itu. Begitulah. Hujung mula sana itu lagu tu dan hujung jatuh lagu ni. Kerana orang beriman tak lari, tak lepas. Hatinya lemah lembut. Dan minta ampunkan segala-gala dosa-dosa anaknya dan isterinya dan kaumnya. Lalu tu Nuh pun dapat beri hidayat klik semula. Anak-anak pun pula klik dan menjadi Islam. Dan isteri pun menjadi Islam klik. Tak lain tak bukan. Kerana Nuh tak tahu kata anak jadi kafir. Lalu itulah minta ampun kepada Allah SWT. Pas kita orang awam, orang biasa, orang tamada ni, lebih-lebih lagi kita kena minta ampun dan maaf kepada Allah SWT. Bagi diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Sehabis-habis nak marah pun, janganlah abaikan. Kita pakat-pakat berdoa. Pakat berdoa, we jadi selamat. We just have buka taufik dan hidayat. Semua, seluruh manusia, tak ada kira orang manusia yang beriman dah dan tidak beriman lagi, nak minta doa dengan Allah SWT. We hidupkan al-Islam. Seluruh dunia. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Hak mana duk gelak gelita hati, cemar hati, apa ni, minta Tuhan beri hidayat lah. Bukalah taufik, boleh mikir, boleh sedarkan diri. Itu dah. Menambah-nambah lagi. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Inilah sejarah Nabi Nuh. Tidak. Supaya peringatan kita dengan berkat bulan Muharram. Ini sejarah Nabi Nuh. Dan sejarah Nabi-Nabi lain banyak lagi. InsyaAllah kita kokoh sebar lagi. Supaya nak menjadi contoh teladan yang baik. Nak tubuh badan kita jadi tubuh badan al-Islam. Tubuh yang suci. Nak kelik cari Allah dengan suci. Nak berdoa dengan Allah dengan hati suci. Kalau tubuh ceman, tak ada kena berdoa dah. Doa pun Tuhan tak terima. Kerana cemar. Lalu itu sedang mengajar mati sekalian. Nak berdoa Tuhan terima saat itu. Semaya ada tubuh semua. Selalu bertobat dengan Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Bagi diri sendiri dan bagi keluarga dan bagi ibu bapa semua saat itu. Lalu ni dah kelak kabuk lagu tu. Sebuah rumah tak tahu. Tak tahu kata apa ni. Agama apa. Berbagai-bagai lah ni. Tidak. Setengah-setengah negeri tu tak tahu sebuah rumah berapa agama tak tahu. Ada macam-macam. Ni nak tunjuk kata
semua tu ujian daripada Allah SWT. Tu dah. Lalu tu dia kata, apa tsunami banyak sangat setengah-setengah negeri sana itu. Ni sebab sana itu hendak apa. Ni sejarah Nabi Nuh, kita boleh mengambil iktibar tengah sampai hari kiamat sana itu. Beginilah. Di mana saja orang yang deraka pada Allah SWT, di situlah ujian banyak. Dan bala-bala pun banyak. Nak lepas bala-bala oleh kampung kita, oleh keluarga kita, selalu kita berdoa berdapat diri dengan Allah SWT dan buat Tuhan suruh tinggal Tuhan lagi. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lebih kurang lepas tu kita mari nak tengok dalam komen demo ni masa ada 10 minit lagi. Dah. Ni mari daripada mula-mula. Gaib kok mana dah dek nak weh. Dah. Daripada alhamdulillah. Alhamdulillah mak timikan live shot. Daripada Asia Said. Terima kasih weh. Tolong share weh. Tolong sapa lagi waris-waris kita duduk mana. Lah ni boleh pergi seluruh dunia dah. Masya-Allah, alhamdulillah. Bagi pok-pok kita semua duduk luar negeri di mana sana itu boleh dengar, boleh mengaji, boleh belajar dan boleh berhubung rapat dengan stesen radio Sawata Jalan FM 95 dan 92 dan 94. Dia stesen ni banyak gelombang. Ada dengan AM, ada dengan FM. Begitulah mewah dah ni kita ni. Dengan alat-alat pair untuk nak mencomot ramah dan pakat nak mengaji, nak belajar, nak cari pengalaman. Lepas tu daripada ni yak mi kun cing cai sak kun. Salam ayah mak, yak ring, chat chen kah. Tu. Cari berdoa dengan Tuhan. Nak cari orang beriman, kena berdoa dengan Tuhan. Tuhan suruh cari, tak kira suami isteri, kena cari orang yang beragama. Barulah boleh kemah anak tubik mari pun dalam keadaan dengan agama. Ada. Lah ni daripada mana siapa ni? Chào tidak fang ayah mak. Nasihat ko hai ông Allah Subhanahu Taalaคุ้มครองและให้อัยยะห์มะอยู่กับรายการนี้ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์terima kasih. Ini Fat P Fat Nong chop mak kah. Ini daripada apa ni? Aduh. Daripada mana Khalid. Selamat hari Ashura dan selamat berpuasa sunat serta amalkan amalan-amalan yang sunat pada hari insya-Allah pada hari ini. Salam bagi ayah mak. ให้มีความสุขสดชื่นทุกเช้ากับอัยยะห์มะอามีนยารับบal alamin. Daripada mana Aris Same. Daripada dah bala kadah kadik dah tahulah deh. Daripada dah bala. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. มีความสุขมากๆฟังรายการอัยยะห์มะทุกเช้าเลย Allahu Akbar, alhamdulillah. Ayah mak nak penawar bagi hati. Tak sewi jadi terkeduh hati. Kita duduk jadi senang. Karena kita tak kasih ke Tuhan, Tuhan kasih kepada kita. Jangan lupa Tuhan sudah. Dalam hari kita jangan lupa Allah SWT. Nak buat kerja guna gapo sana itu selalu dengan berdoa. Nak keluar daripada rumah semaya sudah berdoa. Itu dah. Minta Tuhan selamat dalam pekerjaan kita. Dan menjadi pekerjaan kita berkat. Barakah. Ini daripada mana Kuzain. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cok fang rekan ayah. Terima kasih. Lepas tu mari daripada apa ni Mak Lini. Mak Lini. Haji Cik Leh. Fang rekan ayah mak. You. Chat chain mak. Daripada Malini juga. Mana yak rang. Chat chain. Ni. Mana lihubbillah. Lihubbillah. Salam ayah mak. ลูกถามว่าทำไมไดโนเสาร์ไม่ขึ้นapa ni ไม่ขึ้นบัตรานาบินุ
Odeh dengan semasa. Tak odeh Nabi Nuh semasa Nuh. Dan Nusa ada cukup. Dia royak dah tu, royak tu hak sekadar. Banyak lagi lah penuh atas kapal ni jadi satu dunia yang baru. Bagi peminat. Royak kanak tu kata, balik sana dinosaur ada belaka. Tapi hang nak royak semua ni penuh kitab nah. Itu dah. Kerana Allah menghapuskan semasa Nabi Nuh sana itu kepada orang yang kufur, orang kafir kepada Allah SWT. Sebab itu kena kasih ke Allah. Assalam ayah mak. Kabang chatchenได้ฟังทุกวันค่ะ daripada Ibrahim apa Cina ada. Cina. Tu dah. Lepas tu selain daripada tu Tok Ki Abidin salam ayah mak weh. Selamat pagi ayah mak. Lek ผู้ร่วมรายการทุกคน ni pada 5 Abu Nipah. Assalamualaikum ayah mak. Bagaimana nak mengatasi anak degil ataupun apa ni anak degil tolong jawab katik. Baca alam nusrah banyak-banyak. Nak baca alam nusrah, nak buih air dalam tujing, baca alam nusrah siuk dalam tu minta dengan Tuhan. Ya Allah, minta anak masuk ke iman. Minta masuk ke iman. Tak usah doa kau lain. Doa ni ya. Minta masuk ke iman dan minta jadi kekasih Allah. Tu dia. Tak ada payah. Hamak Sahak. Salam ayah mak, cak kalah tayi lamplai. Terima kasih weh lamplai tu. Punya kata lamplai tu sebutir ampun, sebutir kapung. Semua pakat dengar ayah mak. Alhamdulillah. Kita nak ambil lapu. Lapu ni nak cerah dunia dan akhirat. Tak lain tak bukan mengaji agama, kita boleh cerah dunia dan akhirat. Tak itu gelak gelita dunia apa gelak, di akhirat lebih-lebih gelak lagi. Lalu tu hari ni kita marilah sama-sama kita pakak-pakak berdoa. We to have with taufik dan hidayah semua buat kita. Iaitu we to have boleh kita memikirkan hak agama, hak ketuhanan ni, hak kekayaan Allah SWT. Hak ni daripada apa ni? Nabrisi apa nama baca payah we dek nau. Teluk makna cacin mak. Alhamdulillah. Suara hati Tanjung Dala cacin. Terima kasih. Ni daripada Aminah. Salamkah ayah mak? Ko hai lau perawat kantam asuraด้วย InsyaAllah. Lepas tu mana hakim ke apa ni? Lama Pati. กรุงเทพชัดเจนครับ siapa bakok nu mari. Terima kasih. Dan terima kasih belakang lah ni Sahabuddin Karing. Fang ayah mak le ได้เพิ่มความรู้เยอะๆ dia dah. Lepas tu masa kita pun sudah sapa dah. Terima kasih banyak-banyak terus sebar. Siapa dia boleh mengaji dengan ayah mak, lepas tu terus sebar lagi panjang-panjang lagi. InsyaAllah. Tak lain tak bukan Allah duduk dekat kita dan Allah memberikan rahmat pada kita setiap masa. InsyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.